Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadir insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita mulakan. Kita tunggu satu persatu. InsyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita telah sampai kepada hari ke-7 di dalam bulan Ramadan. Ada 3 hari lagi, yang mana 10 hari pertama yang akan meninggalkan kita. Begitu cepat masa berlalu, begitu pantas masa berlalu. Ya ibadi, hai hambaku, Allah SWT kata, tukhti'una bil-laili wan-nahar, kamu buat dosa siang malam. Ana aghfiru dzunubakum jami'a, akulah yang boleh mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Fastaghfiruni, dengan syarat kamu meminta ampun terhadapku. Astaghfir lakum, nescaya daku akan mengampuni kamu. Khair, semalam kita berhenti tajuk perbincangan kita iaitu di dalam hadis Jibril alaihissalam, yang ini pertanyaan Sayyidina Jibril kepada Nabi mengenai rukun iman, dan kita sampai beriman kepada kitab, dan di situ dan di akhirnya kita menerangkan tentang macam mana perubahan Al-Quran tadi, macam mana Al-Quran selepas kewafatan Nabi SAW, Quran tidak lagi ditulis dalam sebuah mashaf, tapi semasa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah menyalin kembali menyusun kembali Jami'ul Quran awal. Selepas itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menyusun di dalam dan dikatakan Jami'ul Quran Sani, yang ditulis atas dasar rasam Uthmani, yang mana tidak ada baris lagi, dan tidak ada huruf yang tidak berbaris, dan tidak ada titik lagi. Di zaman Sayyidina Uthman tu, Quran dikumpulkan dalam lorah Quraisy tu tak ada baris, huruf hijaiyah tadi tak ada baris lagi, tidak ada baris dan tidak ada titik lagi. Selepas itulah peringkat yang pertama, iaitu Al-Quran masih tidak mempunyai titik dan baris. Peringkat kedua yang saya janjikan semalam, yang ditulis oleh Profesor Abdul Rauf dalam bahagian kajian di Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Putra Malaysia, iaitu peringkat kedua, penulisan Al-Quran memperlihatkan pakar bahasa dan penyusun Nahu Arab dalam bahasa Nahu, iaitu Abu Aswad Ad-Dawli, seorang ulama dalam bahagian Nahu, iaitu Abu Aswad Ad-Dawli, meletakkan titik bagi menandakan baris. Titik menunjukkan baris, kita panggil dia Nuqtatul I'rab. Nuqtah tu menunjukkan baris, i'rab tu baris lah, atas ke bawah ke, bukan lagi waw kecil, ya kecil tu baris bawah, baris atas, tidak. Nuqtah tu menunjukkan baris, titik di atas huruf berbaris
di atas. Kalau titik atas huruf, baris atas. Kalau titik di bawah huruf, baris bawah. Dan selepas huruf, titik tu duduk selepas huruf, dipanggil baris depan. Ini fasal yang kedua. Ini fasal yang ketiga lah. Dan ini fasal kedua, diikuti fasal ketiga. Fasal ketiga ialah disusun dengan sedikit kemaskini oleh anak murid beliau, yakni anak murid Abu Aswad Ad-Dawli, iaitu Nasir ibnu Asim, iaitu anak murid kepada Abu Aswad Ad-Dawli, dan juga Yahya ibnu Ya'mur yang meletakkan titik pada huruf. Pada huruf baru letak titik. Itu kita panggil dia nuqtatul i'jam. Nuqtatul i'jam maknanya titik pada huruf. Nuqtatul i'rab, titik menunjukkan baris. Titik menunjukkan i'rab, titik menunjukkan baris. Nuqtatul i'jam, titik itu menunjukkan huruf. Seperti yang kita dapati hari ini, huruf nun di atas satu titik, dan ba di bawah satu titik, seterusnya ta 2 titik dan sebagainya. Pada peringkat keempat, Syekh Khalid Ibnu Ahmad rahimahullah meletakkan tanda bacaan. Ini peringkat keempat dah ni. Meletakkan tanda bacaan seperti tanda panjang pada mad, iaitu alif kecil, waw kecil, ya terbalik, tasydid, hamzah dan shad. Ini tanda bacaan ni, peringkat keempat. Tanda wakaf datang kemudian apabila ulama terkenal Al-Sajawandi meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti. Mana tanda berhenti, mana tanda untuk wakaf dan sebagainya. Ini fasal terakhir sehingga terhasil Al-Quran yang dapat dibaca dan dihafal oleh kita pada hari ini. Ini peringkat kelima. Peringkat kelima yang telah disusun. Peringkat pertama tu tak ada huruf, tak ada baris lagi, tak ada i'rab lagi, tak ada huruf, tak ada baris dan tak ada titik. Peringkat kedua, dibubuh titik itu sebagai tanda baris. Peringkat ketiga, barulah dibuatnya. Pada peringkat ketiga, lepas itu menunjuk baru ada titik, tak ada baris lagi, baru ada titik. Nuqtatul i'jam, mula-mula nuqtatul i'rab. Peringkat keempat baru ditulis oleh Khalid Ibnu Ahmad, dan peringkat kelima oleh Alama Al-Sajawandi meletakkan tempat yang sesuai untuk berhenti. Sampai hari inilah Syekh Abdul Rauf, Profesor Abdul Rauf berkata, menusuri sejarah penulisan Al-Quran, beliau melihat jasa besar mereka dalam bidang bahasa Arab, membantu hingga menjadikan Al-Quran yang kita lihat hari ini berdasarkan ayat Al-Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza kepada ulama yang menyusung Al-Quran di dalam penulisan ini sehingga kita dapat membacanya. Dan di sini dalam resam Utsmani ini ialah untuk memudahkan bacaan dalam pelbagai kiraat. Seperti kita kata tadi, ada 10 kiraat, iaitu 10 kiraat yang telah dipersetujui oleh 12,000 orang sahabat, yang diperakui oleh 12,000 orang sahabat yang mereka baca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sempena sambutan nuzul Al-Quran, nanti kita akan sambut nanti Ramadan, kitab Allah SWT telah menjadikan kitab ini mukjizat kepada Rasulullah SAW. Dan ada beberapa perkara penting. Di sini ada 4 perkara penting yang saya baca secara ringkas. Fakta nombor lah. Mana pada tahun 12 Hijrah, proses penyalinan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan 4 orang sahabat tadilah yang menyalin tadi tu, iaitu Zaid bin Sabit dan 3 orang lagi yang diberi mandat oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu untuk menyusun dalam lughah Quraisy. Dan Quran ini mengantami 5 fasal, yang ketiga 5 fasal, dan yang keempat 12,000 sahabat memperakui itu Al-Quran dibaca oleh Rasulullah. Itulah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang ditulis kepada kita. Cuma satu je lah, tinggalnya kita kena belajar je Al-Quran ni. Jangan semua dah tulis, kita pun tak boleh baca lagi. Tak apa, di usia tua pun, kalau tak mengaji pun, dulu kita belajar juga Al-Quran ni. Carilah guru-guru yang bersanad pula. Sekarang dah ramai dah guru-guru bersanad. Carilah supaya baca Al-Quran itu dengan sanad lagi diberkati. Sekurang-kurangnya bacaan tu kena betul lah. Begitulah tentang Al-Quran sedikit sebanyak. Khair. Selepas itu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Di muka surat 148 wa rasuluh, iaitu beriman dengan semua para nabi dan para rasul. Beriman pada nabi dan para rasul. Bilangan para nabi yang masyhurnya 124,000 lah, dan para nabinya 313 lah. Sebahagian kisah mereka diceritakan dalam Al-Quran. Qul lam naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Sebenarnya ialah qul lam naqussu 'alaika min amba'ir rasul. Wahai Muhammad, kami memperdengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kami memperdengarkan kisah-kisah Rasul, cerita-cerita Rasul, min amba'ir Rasul. Qul lam naqussu 'alaika, ke atas kamu cerita-cerita Rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, kerana kami nak menguatkan iman di dalam hati kamu. Jadi ada 4 perkara yang boleh menaiki iman. Iaitu pertama, dakwah kalimah. Yang hari pertama dulu kita dah bercerita ilmu tu ada 2. Satu ilmu tauhid, satu ilmu hukum ahkam. Ilmu hukum ahkam maksud dia amal. Dan satu lagi ilmu tauhid, ilmu akidah, maksud dia fi nafsihi, iaitu dengan kita memperbanyakkan mengucap kalimah dan menyampaikan dakwah kalimah, sebagaimana kisah Firaun dengan Nabi Musa yang telah kita bukan. Dan keduanya menceritakan yang kedua ialah memperdengarkan kisah-kisah Nabi. Itu boleh menaikkan iman balik. Memperdengarkan kisah-kisah Nabi. Qul lam naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Yang ketiga ialah memperdengarkan kisah-kisah sahabat. Memperdengarkan kisah-kisah sahabat yang boleh menaikkan iman kita kembali, macam mana nusrah Allah Subhanahu wa taala ke atas sahabat. Dalam suasana-suasana begitu, Allah Taala telah menurunkan nusrah dan bantuannya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keempatnya ialah kita nak lihat ta'rif iman. Ta'rif ni supaya kita dapat mengenali, kita kena tahu. Pertama, dakwah iman. Kedua, dakwah kisah Nabi-Nabi. Dan ketiga iaitu dakwah kisah-kisah sahabat. Dan keempat, kita mahu melihat sendiri ta'rif iman, apa yang dikatakan oleh Quran dan hadis. Macam Nabi kata, ta'rif iman. Apa itu ta'rif iman? Iaitu iza sarratka hasanatuka, iza sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Itu ta'rif tu kita kena tahu. Bukan setakat kita tahu, supaya kita dapat menghayati dan dapat kita mengamalkan. Apa dia? Iza sarratka hasanatuka, iza sarratka hasanatuka. Kita rasa gembira apabila kita buat baik. Perasaan gembira, kita seronok sebab apa? Kita dapat buat baik. Iza sarratka hasanatuka, iza sa'atka sayyi'atuka. Bila kita buat jahat, bila kita buat dosa, kita rasa sedih. Maka Nabi kata, fa anta mu'min. Itulah tanda kamu seorang beriman. Apa itu orang Islam? Orang Islam tu ialah man salimal muslimuna bilithanihi wa biyadihi. Orang Islam tu yang mana orang lain terselamat daripada lidah dan tangannya. Itu tarif ini kita harus mengetahui untuk melihat adakah perkara ini dalam diri kita semua. Khair. Jadi itu dalam diceritakan dalam Al-Quran, Nabi 5 orang Rasul lah yang kita panggil dia Ulul Azmi, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihimussalam. Semua Nabi
Apabila dilantik menjadi nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mereka itu maksum dan terpelihara daripada semua jenis dosa, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Dalam i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, dalam i'tiqad kita tentang kerasulan ni, nabi-nabi dan rasul adalah maksum. Walaupun ada ayat yang menceritakan secara zahir tidak kemaksuman nabi-nabi tadi, wa'jazubillah, tapi ulama telah menjelaskan sebab bukan satu ayat sahaja yang boleh dihukumkan. Bahkan sesuatu hukum itu hendaklah dibahas, dilihat kepada Al-Qurannya dan dilihat kepada hadisnya, dan dirumuskan dan diistimbatkan oleh ulama dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Bukan satu-satu hukum tu kita tengok satu hadis, kita boleh buat satu hukum dah. Kalau kita tengok satu ayat, kita boleh buat satu hukum. Sedangkan perlu dibahaskan kembali, manakah ayat-ayat Quraniyah, manakah hadis-hadis nabawiyah. Adakah hadis nabawiyah ni bertentangan dengan ayat Quraniyah? Itu ulama telah bahaskan, barulah diistimbat, dikeluarkan sesuatu hukum. Bukannya hukum itu hanya dilihat kepada satu-satu hadis atau satu-satu ayat. Jadi sebelum nubuwah dan semasa nubuwah, maka kesemua nabi-nabi ni maksum. I'tiqad kita nabi-nabi maksum. Nanti perbahasan kita di dalam bab takdir nanti kita akan jelaskan macam mana maksumnya nabi. Tadi kita akan bahas di sana. Di sini kita cuma nak beritahu maksum. Okey, kenapa? Dan kesilapan, walaupun Al-Quran mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Nabi Adam telah melakukan maksiat. Asa tu terjemah dia, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam telah memaksiati Tuhannya. Jadi perkataan tu perkataan zahir. Sedangkan Adam buat maksiat, ada buat dosa lah? Tidak. Jadi sedangkan penurunan ayat mengenai makan buah khuldi Nabi Adam AS 3 ayat. Fanasiya Adamu rabbahu faghawa. Fanasiya Adamu rabbahu faghawa. Allah Ta'ala mengatakan bahawa Adam tu terlupa. Jadi bila terlupa, dia tak berdosa. Dan kalau ayat yang agak keras sikit, wawaswasa lahuma syaitanu, syaitan telah mewaswaskan kedua-duanya. Dan bila ayat marah sikit, ayat tegas sikit, fa'asa Adamu. Jadi tiga kategori ayat yang menceritakan tentang makan buah khuldi. Jadi dia tidak satu ayat saja, bukan satu ayat saja, tiga kategori ayat. Sebab tu ulama telah bahaskannya. Dan ulama mengatakan ada, iaitu kesilapan yang kita panggil dia kesilapan ijtihadi. Kesilapan ijtihadi di kalangan para nabi. Kesilapan ijtihadi. Macam mana berlakunya kesilapan ijtihadi ini? Macam mana boleh berlakunya kesilapan ijtihadi ini? Nabi-nabi akan melakukan sesuatu perkara ialah berdasarkan kepada wahyu. Nabi akan buat satu benda tadi, bila wahyu datang baru Nabi buat. Kadang-kadang terlambatnya wahyu. Menyebabkan nabi-nabi telah membuat ijtihadnya. Mengikut ijtihadnya, kecenderungannya, ijtihadnya. Maka dalam ijtihad tu kadang-kadang dia tersasar daripada perintah. Dan ijtihad itu dia tidak, kesilapan itu kita panggil dia kesilapan ijtihadi. Dan kesilapan ijtihadi itu tidak dikira dosa. Dan sebab itu kita berkata nabi-nabi suci. I'tiqad kita nabi-nabi, semua nabi-nabi anbiya alaihimussalatu wattaslimat, kesemuanya maksum. Okey, misal contoh je. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam mendakwahkan kaumnya, maka datanglah perintah untuk memberitahu kepada kaumnya supaya beriman. Kalau tak beriman, dalam masa 3 hari akan datangnya azab Allah kepada kaum tersebut, kaumnya tadi. Maka pengalaman kaumnya ialah sebelum ini kaum Ad, kaum Samud, kaum
kaum Saleh, di Madian dan sebagainya, mereka didatangkan azab. Mereka didatangkan azab selepas 3 hari. Selepas 3 hari tidak beriman, dan dikeluarnya Nabi tersebut daripada tempat itu, tempat yang mereka didakwahkan. Maka selepas itu barulah Allah datangkan azab. Jadi apabila Nabi Yunus alaihissalam, dan tafsir ini ditulis oleh, dalam tafsir Ma'riful Quran, ditulis oleh Alama Maulana Syafiq Osmani, ayah kepada Maulana Taqi Osmani, Syafiq Osmani. Maulana Taqi Osmani sekarang ialah mufti Pakistan lah, ayah dia Maulana Syafiq Osmani, dalam tafsirnya Ma'riful Quran. Ni saya ceritakan ni dalam bab ni, dalam tafsirnya Ma'riful Quran. Khair. Jadi bila kaum dia dah ada pengalaman. Dia kata, kita tangkaplah Nabi Yunus alaihissalam. Kita tangkap Nabi Yunus, kita penjarakan Nabi Yunus. Kenapa azab tidak akan diturunkan kepada kaum tadi? Wa anta fihim, selagi Nabi tadi berada di kalangan mereka. Jadi mereka kata, kita akan selamat daripada azab. Sebab lepas 3 hari, walaupun kita tak beriman, Nabi itu duduk dalam genggaman kita penjarakan dia, maka kita tak kena azab. Tetapi bagaimana kehendak Allah, Nabi Yunus AS terlepas daripada cengkaman mereka. Dan Nabi Yunus lari daripada dipenjara oleh mereka. Dan Nabi Yunus lari ke sempadan. Tunggu sempadan, tunggu 3 hari lah. Sebab perintah tak datang lagi, tunggu 3 hari. Nabi larilah, sebab Nabi lari sebab perintah suruh lari, tak lagi. Tapi tunggu dulu di sempadan 3 hari. Bila tunggu sempadan 3 hari, selepas 3 hari azab tak datang. Illa qaum Yunus. Jika sesuatu dalam ayat tu, jika sesuatu qaryah tidak beriman, maka Allah menurunkan azab ke atas mereka. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Yunus terselamat daripada azab itu. Allah SWT cerita dalam Al-Quran. Jadi macam mana, saya tu lupa ayat tu ayat berapa. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan iaitu terselamat. Jadi selepas 3 hari, dalam masa 3 hari tadi, kaum Nabi Yunus alaihissalam sudah tahu bahawa Nabi Yunus terlepas daripada cengkaman dan genggaman mereka. Maka mereka pun bertaubat, bawa habis anak, isteri mereka, binatang mereka di satu padang, dan mereka memohon istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga taubat dan istighfar mereka diterima. Dan berita taubat dan istighfar mereka ni tidak sampai kepada pengetahuan Nabi Yunus alaihissalam. Kalau mengikut kisah ni, Nabi Yunus dia bukan lari daripada dakwah. Ada orang katakan sebab Nabi Yunus lari daripada dakwah lah tu. Also Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Itu tafsir tu tak tepat. Bukan Nabi Yunus lari daripada dakwah. Nabi Yunus tu dia lari sebab dia dicengkam oleh kaumnya dan berada di sempadan. Lepas 3 hari, berita tentang Islamnya kaumnya tadi, taubatnya kaumnya tadi tidak sampai kepada baginda Yunus alaihissalam. Maka baginda Yunus telah membuat keputusan untuk meninggalkan kaumnya tanpa datangnya wahyu, membuat istimbat dengan ijtihadnya. Ijtihad tu silap. Ijtihad. Fasbir. Allah SWT telah menurunkan ayat kepada Nabi menceritakan tentang kisah ni. Fasbir li hukmi rabbika fala takum qasahibil hut. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu dalam menunggu perintah Allah. Fasbir li hukmi rabbika fala takum qasahibil hut. Bersabarlah kamu dalam menunggu hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika fala takum qasahibil hut. Tapi jangan kamu menjadi kasahibil hud, seperti sahabat sahib yang ditelan oleh ikan nun. Ikan nun sahibil hud. Cuma dia beritahu hud tu ikan lah, tapi nama ikan tu ikan nun. Spesies ikan, jenis satu ikan
Hut tu makna dia ikan lah. Samak pun ikan, hut pun ikan. Tapi ikan tu kalau diceritakan ialah ikan nun lah. Sahibil hut, seperti sahabat yang ditelan oleh ikan. Ni dia tak sabar nak tunggu perintah. Allah SWT telah cerita. Jadi Nabi Yunus AS telah keluar dan dia telah membuat satu ijtihad, dan ijtihad tu tak tepat sebagaimana kehendak Allah. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengajaran kepada nabi-nabi. Maka Nabi Yunus AS terpaksa ditelan oleh ikan nun dan berada di dalam perut ikan nun selama 40 hari dengan bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekarang kita berada di dalam COVID-19 dalam masa 40 hari ni, betul-betul awal Ramadan ni. Kita mulakan dia awal Ramadan ni sampai betul-betul 40 hari. 40 hari. Lepas 40 hari tadi, sebab dia menunggu perintah Allah di situ, dan dia buat keputusan dengan kesilapan ijtihadi. Ini kita panggil dia kesilapan ijtihadi. Tetapi kesilapan ijtihadi nabi-nabi akan diperbetulkan oleh Allah dengan wahyu selepas itu. Satu lagi yang membuat ijtihad ini ialah ulama-ulama fuqaha. Ulama-ulama membuat fuqaha. Ulama-ulama fuqaha mungkin dalam khata', dalam ijtihad mereka ada sawab, ada sawab dan ada khata'. Sawab itu betul dan ada khata', ada tergelincir sikit. Tetapi walaupun khata' dalam ijtihad ulama fuqaha, dia tetap mendapat satu pahala, dan yang sawab itu mendapat 2 pahala. Kita ada 2 ijtihad tadi. Satu ijtihad para nabi, maka dia diperbetulkan sebab wahyu telah sampai kepadanya. Wahyu masih lagi diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Dan tetapi kesilapan fuqaha, ulama-ulama fuqaha yang datang selepas tahun kurun kedua itu, kesilapan di dalam melakukan sesuatu hukum, dalam mengistinbatkan sesuatu hukum, maka kesilapan itu tidak diperbetulkan. Mana tak boleh diperbetulkan lah, tak ada wahyu untuk betulkan. Maka Nabi telah mengatakan siapa yang tepat dalam istinbatnya mendapat 2 ganjaran, dan siapa khata' dalam dapat khata' tadi mendapat 1. Sebab tu kita panggil dia khata' ijtihadi, kesilapan ijtihadi. Okey, di situ tentang kesilapan ijtihadi yang telah berlaku. Jadi tengok, nabi-nabi apabila telah dilantik menjadi nabi dan rasul, maka Allah akan menjadikan mereka itu maksum dan terpelihara daripada semua jenis dosa besar maupun kecil. Mereka juga terpelihara daripada semua jenis dosa sebelum mendapat nubuah. Setiap pekerjaan para nabi didahulukan dengan perintah Allah melalui wahyu. Kadang-kala kelewatan wahyu, maka para nabi melakukan ijtihad. Nabi melakukan ijtihad. Kesilapan ijtihad mungkin berlaku, tetapi tidak dikira sebagai kesalahan dan terus ditegur oleh Allah. Inilah perbezaan antara ijtihad Nabi dan ijtihad fuqaha. Ada pendapat mengatakan Nabi tidak maksum berdasarkan. Jadi itu kadang-kadang dia dalam satu perenggan saja nak cerita benda tu. Tapi terpaksa dihuraikan sedikit. Kalau setiap benda saya cerita di sini dalam penghuraian dia, so kitab kita tak jadi 10 jilid, dia kena jadi 30 jilid. Saya takut 30 jilid orang tak boleh baca. Bukan orang tak boleh baca, orang tak mampu nak baca. Orang dengar 30, oh biarlah, tak payah baca, tak apalah 30. Dia kata. Jadi sebab tu saya telah kecilkan jumlah dia tadi dalam bentuk, mula-mula saya nak buat dalam bentuk point, tapi selepas tu saya kena buat dalam bentuk ayat. Dan ayat tu terlalu ringkas, tapi sebenarnya ayat tu padat lah. Cuma dia kena beritahu balik cerita-cerita tadi saya imbas lalu, mudah. Begitu. Jadi dia tak menyusahkan lah. Sebab tu saya terpaksa melakukan dalam pentafsiran ni tak membawa semua kisah-kisah tadi. Sebab kalau bawa kisah tu balik semua, dia akan jadi panjang. Jadi sebab itulah huraian-huraian ni bila pada asatizah dia baca dan dia boleh hurailah daripada mutalaahnya tadi. Cuma kita bahaskan iaitu nabi-nabi mungkin berlakunya
Dari firman Allah Ta'ala, kalau kita tengok secara imbas lalu, wa wajada qadalan fahada, dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberi hidayat, petunjuk kepadamu dengan wahyu Al-Quran. Pendapat kita, yang ni ayat ni kata dal, sesat. Wa wajada qadal, kami mendapati kamu sesat. Sesat macam mana pula sesat? Jadi perbahasan tu telah kita bahas, insya-Allah dengan detail nanti di dalam bab takdir. Kita akan bahaskan di situ, insya-Allah. Dia ada bab takdir, beriman dengan takdir itu ada di depan tu sikit, tapi bukan di situ, di dalam bab yang khusus, babul taqadir, babul qadar nanti kita akan pelajari dalam bab yang ketiga di dalam kitabul iman, insya-Allah. Sebab satu-satu tempat saya akan cerita satu-satu tempat, dia tidak diulangi lagi cerita tu. Sebab tu kitab tu ada depan, senang. Jadi kitab ni, benda ni dibahas di sana, benda ni dibahas di sana, secara ringkasnya lah. Jadi pendapat kita semua anbiya maksum sebelum dan sesudah mendapat tugas nubuah. Sebelum mendapat tugas nubuah. Jadi begitulah juga apabila dalam ijtihad Nabi melakukan kesilapan. Apabila ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik ni, dia ni dijanjikan oleh orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj untuk jadikan dia ketua sebelum datangnya Nabi SAW, untuk jadikan dia ketua sebelum datangnya Nabi. Tapi setelah datangnya Nabi dan penghijrahan sahabat dan Nabi menyebabkan dia ketinggalan ke belakang. Jadi dia marahlah. Dia Islam juga tapi munafik. Dia adalah ketua munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak Abdullah bin Ubay ni nama dia Abdullah, seorang yang betul-betul beriman, sahabat Rasulullah lah. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi apabila Abdullah bin Ubay bin Salul hampir nak mati, jadi sebelum dia mati, dia pesan kepada anaknya Abdullah. Dia kata, aku tahu Muhammad tu betul. Dia kata, aku nak mati. Dah lebih kuranglah kisah dia begitu. Dia kata, kamu tolonglah bila aku mati nanti. So aku nak, bila aku ditanam, bila aku dimandikan, dan aku nak aku dikapankan dengan jubah Muhammad SAW, jubah Rasulullah, dan aku nak Muhammad mengimami jenazahku. Jadi meninggallah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Datanglah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang beriman, datang kepada Nabi meminta dua permintaan itu daripada ayahnya. Maka Nabi SAW telah memberi jubahnya untuk dikapankan bersama kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bagi jubah dan Nabi mengimami jenazah, menjasmayang iman jenazah pula solat tadi. Jadi si munafik yang kafir, nanti kita akan belajar munafik ada dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Dalam babul munafik nanti, bab munafik nanti, bab kedua nanti kita akan belajar munafik i'tiqadi dan munafik amali. Jadi munafik i'tiqadi yang kafir, munafik amali tak kafir. Jadi bukan semua munafik itu kafir semua, tak. Munafik ada dua, munafik amali dan munafik i'tiqadi. Macam kita ni munafik amali lah. Cakap selalu bohong, berjanji selalu tipu, beri amanah tidak, bila diberi amanah tidak beramanah. Itu sifat orang munafik, tapi dalam hati Islam. Tapi dalam hati munafik di zaman Rasulullah ni munafik i'tiqadi, sebab tu dia kafir, dia nafir. Jadi munafik i'tiqadi ni dia kafir lah. Jadi orang kafir ni dia tak ada manfaat pun. Apa yang dibuat oleh Nabi, jubah Nabi, tak ada manfaat pun untuk dia. Sembahyang jenazah Nabi pun tak ada manfaat pun pada dia, sebab dia kafir. Jadi doa untuk orang kafir pun tidak ada manfaat. Tapi setelah Nabi sembahyang jenazah itu, Nabi bagi baju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sebab Nabi nak membalas ihsan dia, yang mana semasa peperangan Badar ialah bapa saudara Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu telah ditangkap. Nabi kata dah, kalau Abbas kamu jumpai Abbas di dalam medan pertempuran Badar, jangan bunuh dia, sebab dia datang kerana terpaksa, dia bukan datang untuk menentang Islam. Jadi dia telah ditangkap lah, Sayyidina Abbas ditangkap. Maka pada masa itu baju dia kurang sempurna, dan diberinya baju tersebut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Sayyidina Abbas.
Jadi untuk membalas pemberian Abdullah bin Ubay bin Sulul kepada pakcik Nabi Saidina Abbas radhiyallahu anhu, Nabi telah memberi jubahnya untuk dikapankan bersama jenazahnya setelah dia mati. Dan Nabi kata, aku dah balas ihsan dia kat dunia, supaya dia tak boleh tuntut aku lagi ihsan di akhirat. Khair. Jadi apabila macam tu, Nabi sembahyanglah. Kalau turun selalu dah ayat macam lepas ni kamu tak boleh lagi sembahyang pada mana-mana munafik. Itu kesilapan ijtihadi berlaku. Jadi Nabi-Nabi maksum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita pendapat ahli sunnah wal jamaah. Khair. Seterusnya beriman pada hari kiamat. Seterusnya ialah beriman pada hari kiamat. Hari kiamat, apa maksud hari kiamat? Hari terakhir dunia. Hari terakhir dunia, itu hari kiamat. Yang mana Allah akan hancurkan dunia. Selepas itu manusia akan dikumpulkan di satu medan dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak berkhatan. Apabila ada manusia mati dibakar, dimakan binatang, buas, tenggelam dalam lautan, dimakan ikan dan sebagainya. Semua mereka akan dihidupkan dan dikumpulkan semula. Allah mencipta manusia mereka pada permulaan ciptaan dan ciptaan kedua bagi Allah. Dan Allah boleh menciptanya untuk ciptaan kali kedua. Khair. Dimakan binatang. Maknanya ciptaan pertama dan kedua sama saja bagi Allah. Kedua-duanya sangat mudah bagi Allah. Sebelum hari kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kiamatkan dunia ini. Sebelum datangnya kiamat, ada tanda lah akan datang. Sebelum sangkakala dibunyikan, akan datangnya tanda. Sebelum kiamat akan tanda pintu taubat akan tertutup lah. Tu sebelum hari kiamat lagi tu tanda-tanda pintu taubat tertutup. Sebelum pintu taubat tertutup, maka 3 hari 3 malam dunia ini gelap gelita. Akan beritakan dunia ini akan gelap gelita. Matahari tidak mengeluarkan sinarannya selama 3 hari 3 malam. Ini telah dibuktikan oleh NASA. NASA telah membuat satu statement pada 2012 bahawa kiamat akan berlaku. Maksud kiamat akan berlaku dari segi NASA ni ialah bahawa matahari akan naik sebelah barat. Jadi pada tarikh yang dia ramalkan itu 22, 23, 24, 25 bulan 12 2012. Sebab tu orang bising dulu kan kiamat 2012 tu. So NASA menarik balik fakta yang dia telah keluarkan. Apabila setelah 2012 itu matahari tak keluar. Jadi dulu saya tulislah fakta tu. Tapi bila NASA menarik balik fakta tadi, saya hilangkan daripada footnote. Ada satu tempat yang saya nak cerita tu, saya hilangkan dia daripada footnote. Tak semesta-mesta kita beritahu yang dia kata dia dah tarik dah. Jadi habis kita pula kena dakwa, susah. Jadi 2012 tu. Jadi matahari akan naik seperti 3 hari 3 malam, matahari tak akan keluar. Jadi orang beriman bangun sembahyang tahajud, sembahyang subuh, tengok-tengok subuh tu gelap lagi. Kenapa? Fahamlah bahawa matahari tidak menampakkan wajahnya. Jadi orang bekerja di dalam kegelapan malam. Jadi kita heran juga bila belajar hadis, macam mana orang kerja dalam gelap. Bila balik Kuala Lumpur baru tahu 7-Eleven pun 24 jam. Kedai mamak pun 24 jam. So tak jadi masalah orang boleh bekerja dalam kegelapan. Jadi 3 hari 3 malam matahari tak keluar. Jadi itu tanda, sebab kan sebelum apa-apa Allah buat 3 hari itu tanda kepada orang beriman. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut tu 3 hari beri peringatan. Kalau tak beriman dalam 3 hari itu habis. Jadi pada hari keempat matahari akan keluar sebelah barat sampai zawal, iaitu sampai zuhur, dan akan jatuh barat juga. Dan matahari akan berputar hari kelima mengikut putaran biasa. Bila matahari keluar sebelah barat, maka tertutuplah pintu taubat. Dan pada hari kelima matahari akan berputar seperti biasa. So berapa lama lagi tiupan sangkakala hari kiamat akan datang setelah matahari keluar sebelah barat? Manis sa'ah mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Bila ditanya kepada Sayyidina Jibril, bila kiamat nak berlaku, bila ditanya Nabi, manis sa'ah,
Mal mas'ul, yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Minas sa'il. Maknanya orang yang ditanya dan orang yang menanya dua-dua tak tahu. Ma tu manil ladzi su'ila. Nanti kita akan terangkan di dalam bab tu. Khair. Jadi cuma anggaran ramalan ulama kata daripada kisah-kisah yang akan datang daripada hadis-hadis Nabi SAW lebih kurang setelah matahari keluar sebelah barat, umur dunia lebih kurang 100 tahun lagi baru akan dihancurkan. Tu tapi jangan kata ustaz ni kata pula 100 tahun pula. Lepas tu tak, lebih kurang ulama menyatakan demikian daripada peristiwa-peristiwa yang akan berlaku dekat dengan hari kiamat nanti. 10 peristiwa besar akan berlaku, datangnya Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Itu mana salah satu dia tak mengikut susunan dah. Susunan tu dipanggil lafun nasr ghair murattab. Kalau dalam hadis disebut gini-gini, tapi kadang-kadang peristiwa tu berlaku tidak sebagaimana yang disebut satu persatu tu bukan tertib dizikiri. Kalau kita belajar nahwu dipanggil lafun nasr ghair murattab, lafun nasr murattab. Apa lafun nasr murattab, lafun nasr ghair murattab tu? Sebab tu dia kena belajar lah. Sebab tu kadang-kadang satu-satu benda ni, satu-satu announcement dibuat tu dia bukan bergantung kepada satu-satu nombor yang diberikan. Tetapi dia mengikut kadang-kadang huraian tu, ada yang diberi nombor 4 dihurai nombor 1, ada yang diberi nombor 3 diberi 3 dihurai yang 3 dahulu. Tu tidak mengikut susunan dipanggil lafun nasr ghair murattab. Kalau diberi mengikut susunan, misalnya kalau dalam dakwah 6 prinsip kan, pertama kalimah la ilaha illallah, kedua sembahyang, ketiga ilmu zikir, keempat ikram muslimin, kelima ikhlas niat, keenam kalau kita lepas tu hurai satu-satu mengikut nombor itu dipanggil lafu nasr ghair murattab. Lafu nasr murattab, lafu nasr, lafu tu lipat, nasr terangkan, murattab dengan nombor-nombor yang ditertibkan. Tapi kalau kita sebut 6, lepas tu kita terang nombor 5 dulu. Kita lipat tu nombor 5 dulu. Lepas tu baru naik nombor 1, nombor 6. Itu dia panggil lafu nasr, lafu nasr, penerangan ghair murattab, tidak sebagaimana dalam bentuk susunan. Begitu juga kalau dalam hadis disebutnya peristiwa 10 peristiwa yang akan berlaku, tak semestinya dia mengikut susunan tadi. Yang mana peristiwa yang mana mula berlaku, yang mana peristiwa yang kedua ke berlaku, yang ketiga ke, mungkin peristiwa keempat dulu berlaku daripada penyebutan Nabi SAW. Kan, lebih kuranglah ulama mengatakan 100 tahun lagi usia dunia. Maka apabila sangkakala ditiup, maka jadi sebelum sangkakala ditiup, orang beriman dah mati. Allah SWT akan datangkan angin, menusuk di mana saja orang beriman ada, masuk ke dalam badan orang beriman, maka di situ orang beriman semua mati. Sebelum hari kiamat berlaku, yang mana di atas muka alam ini tidak ada lagi orang beriman, barulah pada masa itu sangkakala ditiupkan. Jadi jangan risau. Bila kita orang beriman, jangan risau. Bila saya menerangkan perkara ni, ada satu pelajar, cerdik dia, umur 10 tahun, sekolah rendah. Dia kata, Ustaz, bermakna orang beriman, bila orang beriman mati 10 hari kiamat di sangkakala, jadi orang beriman ni tak akan mendapati kedahsyatan kiamat lah. Tak akan merasai kedahsyatan kiamat. Ajib. Pandai dia fikir budak tu. Kata budak ni umur 10 tahun tapi otak jalan. Saya kata memang betul dek. Jadi maknanya orang beriman ni dia tidak akan mendapati kedahsyatan kiamat. Sebab orang beriman akan mati semuanya, baru Allah datangkan kiamat. Barulah Allah SWT akan datangkan kiamat pada dunia ini. Jadi biar tiupan sangkakala tu tinggal semua orang kafir dah. Masa tiupan sangkakala tu tinggal orang kafir dah atas alam ni, tak ada dah orang beriman. Bila tiupan tu dengar, mula-mula yang dengar tiupan tadi ialah pengembala kambing, pengembala unta di padang pasir. Sangkakala ni ulama mengatakan sifat dia dalam daripada tafsirannya mengatakan sangkakala dia bukan tiup semua mati dah. Atau tiup semua mati. Tiup semua hidup. Israfil dia tiup semua mati. Bertepuk semua hidup. Tak.
Dia ada proses dia. Bila tiup sangkakala akan keluarkan satu bunyi yang begitu merdu. Bila bulan Ramadan kan, bulan Ramadan syurga dihiasi dengan bulan Ramadan, maka akan bertiupnya angin yang bernama musirah. Angin tu akan menggerakkan daun-daun syurga sehingga daun syurga akan bergeseran satu sama lain. Dengan geser tadi mengeluarkan satu nada, satu suara dan nada yang begitu merdu. La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. La uzunun ra'at, tak pernah tengok dengan mata kat syurga ni. La ainun ra'at wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar sedap macam mana. Wala qalbil bashar wala khatara fi qalbil bashar, dan tak pernah terdetik. Cuma satu gambaran, satu benda yang nak mudahkan. Kadang-kadang Nabi bagi tahu tentang syurga ni, tapi benda tu tak pernah lihat. Jadi begitu merdunya. Jadi tiupan sangkakala ni ialah begitu merdu sehingga orang mencari kemerduannya. Macam satu orang lah, dia gila dengan lagu-lagu, dia seronok dengan muzik kan. Khayal dia. Tak tahulah dia makan apa kat muzik tu, tapi dia khayal, dia seronok. Dia black metal kan, semua orang tu seronok. Dia dengar lagu bising macam tu. Dia seronok. Jadi satu dengar bunyi yang merdu, satu bunyi yang merdu daripada tiupan sangkakala ni. Bunyi merdu tiupan sangkakala ni. Jadi maka semua orang mencari manakah akan. Maka frekuensinya, getaran frekuensi itu ditambahkan. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Hak merdu tu tengah jadi tension dah. Bila kan kita dengar bunyi yang memekik, jadi tension telinga kita. Memekik, makin lama makin mekik, jadi manusia makin tension. Sama lama-lama, pecah telinga manusia. Makin kuat, pecah dada manusia. Habis. Bukan setakat tu saja. Wal jibala autada. Allah Ta'ala kata bukit tu sebagai paku bumi. Macam mana kejadian yang telah kita ceritakan dulu, mula-mula kejadian bumi tadi. Allah telah pakukan bumi ini dengan bukit. Wal jibala autada. Bukit itu sebagai paku bumi. Tetapi hari sangkakala ditiupkan, begitu kuatnya bunyi sangkakala, semua manusia dah mati, semua manusia dah pecah hancur, bergelencur, semua dah mati. Maka makin kuat suara itu. Wal jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu bukit-bukit berterbangan. Bukit tu hak paku tu tercabut paku dengan begitu kuatnya sangkakala bunyi tu tercabut paku. Bukit tu berterbangan. Maka sangkakala dikuatkan lagi. Iza syamsu kuwirat. Maka berguguranlah bintang-bintang dan planet. Hari yang mana yang menakutkan itu? Itu hari kiamat. Jadi habis. Bila semua dah mati, semua manusia dah mati, maka tinggal malaikat penanggung arash 8 dan 4 malaikat dan bari ta'ala subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada Israel untuk mengambil 8 malaikat yang menanggung arash, yang selepas itu arash tidak ditanggung oleh malaikat lagi. Dan selepas itu tak kiralah atas nama ke tak atas nama ke, maksudnya dia selagi dia orang Islam, dalam hati dia ada Allah, dan dalam hati dia menyebut Allah, dalam lidahnya menyebut la ilaha illallah dan Allah, dia dikira orang Islam. Jadi tak ada lagi masa tu orang sebut nama Allah. Tak ada lagi orang sebut nama Allah, dan tak ada orang sebut nama Allah lagi pada masa tu. Kan? Jadi bila tu maka 8 malaikat tadi dimatikan oleh Israel alaihissalam. Maka Allah Ta'ala tanya Israel alaihissalam, tinggal siapa lagi? Tinggal kami berempat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan bari subhanahu wa ta'ala. Bari subhanahu wa ta'ala tinggal lagi. Allah Ta'ala kata, bari ta'ala kata, kau ambil 3 nyawa ni. Jibril, Mikail, Israfil semua ambil. Israel pun ambil, tinggal 3 ni nyawa dia ambil.
dan hari selepas itu ajib, selepas itu Allah Ta'ala tanya, tinggal siapa lagi? Tinggal hamba saya dan bari Ta'ala. Hamba dan bari Ta'ala. Allah kata kau pun bismillah juga mati. Kau ambil nyawa kau sendiri. Dulu rasalah ambil nyawa orang. Sekarang kena ambil nyawa sendiri. Tarik tu, nak lepas nyawa, tak tahan, sakit. Allah ingatkan dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka nyawanya dikembangkan. Maka tinggallah bari Ta'ala yang sedia kala. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Allah kata, siapa raja pada hari ini, pada hari kiamat yang mana dunia telah dihancurkan. Limanil mulkul yaum. Siapa raja pada hari ini? Tak ada siapa jawab. 40,000 tahun manusia mati duduk dalam kubur. Paling kurang 40,000 tahun duduk dalam kubur. Selepas mati semua tu duduk dalam kubur masing-masing 40,000 tahun. Lepas tu Allah bangkitkan selepas 40,000 tahun. Jadi Allah tanya tu berapa ribu tahun barulah jawab. Allah sendiri jawab. Lillahi wahidil qahar. Lillahi wahidil qahar. Bagi Allah lah yang perkasa, yang menjadi raja di hari ini. Tak ada siapa. Wal awwalahu, wal akhirahu, wal zahiru, wal batinu. Allah lah yang maha perkasa pada hari itu. Pada hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat. Dan Allah bangkitkan kembali. Jadi kematian akan berlaku. Bila penduduk syurga berada dalam syurga, bila penduduk neraka berada dalam neraka, maka Allah datangkan seekor kibas yang dibawa oleh malaikat. Allah perintahkan satu malaikat untuk bawa kibas. Kibas itu adalah maut. Nah, diduduk di antara syurga dan neraka, maka ditanya penduduk syurga, penduduk neraka, kau kenal tak kibas ni siapa? Kibas ni apa? Semua orang tahu kibas itu adalah digantikan dengan maut. Mana kibas dibentuk, maut dibentuk dalam seekor kibas supaya kibas itu disembelih dan selepas itu tidak ada lagi maut. Tak ada lagi maut yang akan datang. Maka malaikat telah menyembelih kibas, maut yang ditukar kepada kibas. Sebab Allah Ta'ala mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh jalankan manusia di hari kiamat dengan kepala. Kita kata berjalan dengan kaki. Macam mana berjalan dengan kepala? Kepala ada kaki ke? So Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia bersuka. Lillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua benda Allah boleh buat. Tak ada sesuatu yang mana mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sampai sifat-sifat mustahil lah. Kita belajar dalam nanti sifat-sifat wajib, sifat-sifat harus dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, tak apa. Jadi macam tu, maka menangislah penduduk neraka untuk selama-lamanya. Kerana malaikat kata, dengar sini semua, maut telah disembelih. Dulu maut adalah makhluk Allah. Dulu maut yang mematikan manusia. Sekarang maut juga telah mengalami kematian. Bermakna tidak ada lagi kematian di hari kiamat. Di syurga dan neraka, kehidupannya abadul abad, kekal untuk selama-lamanya. Abadan abada, abadul abad, abadan abada. Kekal. Jadi itu hari kiamat. Bila dangka sangkakala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, berkatalah manusia dengan perasaan gerun apa yang sudah terjadi kepada bumi. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak daripada kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada manusia balasan amalan yang mereka buat. Al-Zalzalah ayat 1 hingga 6. Semua hati-hati manusia akan ditimbang. Iman yang berada dalam iman sesudah mati, sesudahnya hati manusia akan ditimbang. Sebab iman itu duduk dalam hati. Wa ma tukhfis sudur, apa yang terselindung dalam hati kita ditimbang. Mereka yang tidak mempunyai iman akan terus masuk ke dalam neraka walaupun tiada kejahatan lain, kerana tiada iman itu satu kejahatan besar. Inna syirka la zulmun azim.
Ada orang kata, very nice dia punya akhlak ya Ustaz. Very nice dia punya akhlak. Tapi kenapa dia masuk neraka juga? Jika dia tidak beriman, itu satu kezaliman yang amat besar. Sebab tu Allah hilang, Allah masukkan neraka semua orang tak beriman. Inna awalan nas, yang kita kata yang pada hari kiamat, dan inna awalan nas tu sama ada alif lam jinsiyah ataupun alif lam ihduz zihni. Kalau alif lam jinsiyah makna dia umum. Sebelum orang kafir masuk neraka, dia kena masuk neraka dulu. Telah kita jelaskan di situ. Jadi akan ditimbang walaupun tiada kejahatan, sesudahnya manusia akan menerima buku catatan. Lepas tu baru terima buku catatan. Amalan ditimbang. Macam mana amal itu ditimbang di hari kiamat? Ada beberapa pendapat mengatakan cara amal itu ditimbang. Ada pendapat mengatakan amal akan ditimbang dengan catatan amalan. Amalan itu ditimbang atas catatan yang ditulis tadi. Hadis menyebut, tengok dalam 150 habis sebut an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ingat satu lagi. Perkataan Amr. An Abdullah bin Amr bin As. Ain mim ra, waw kita baca dia Umar. Ain mim ra kita baca dia Umar. Ain mim ra, waw kita tak baca Amru, kita baca dia Amar. Abdullah bin Amar, bukan Abdullah bin Amru. Salah. Bahasa Arab tu salah. Bukan Amru bin As, Amar bin As. Amru bin, bila dia baca i'rab tu jadi Amru bin lah. Bila dia marfu' di situ, Amra benu boleh, Amri benu pun boleh. Jadi Amar sebenarnya perkataan ai mim ra wa Amar, bukan Amru. Kalau siapa baca Amru tu, dia tak mengaji juga, dia baca Amru lah. Kalau dia mengaji, dia tak akan baca Amru, dia baca Amar. Okey. Dia baca Amar. Okey. Khair, di sini maka Amar, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Amar sahabat, Abdullah pun sahabat radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat umatku, Allah SWT akan memilih salah seorang daripada umatku, di hadapannya akan dibuka di hadapannya 99 buah buku catatan, setiap buku catatan sejauh mata memandang. Yaqulu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah Ta'ala sayukhrisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamati fayansuru ilaihi 99 sijjilan kulla sijjilin mislu maddil basar. Setiap buku catatan itu sejauh mata memandang. Orang tu dia ada buku catatan, dia 99 buku catatan. Banyaknya amal. Kadang-kadang man sunna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalihha. Jadi siapa yang melakukan satu kebaikan, yang mana kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, ad-da'ilul khair kafailihi. Da'ilul khair kafailihi. Orang yang buat baik tadi, orang yang lakukan kebaikan, bila orang meniru dia, dia akan dapat pahala. Sebab tu kita berdakwah, bila orang lain tiru kita, dia akan dapat pahala. Dia akan mendapat pahala. 150 dah cikgu dah. 150 dah. Muka surat 150 ni. Buku catatan ni ialah diberi 99 dah buku catatan. Buku catatan diberi. Wah, dia kata banyaknya buku catatan ni. Begitu. Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Buku catatan ni banyak. Dia kata, ni bukan hak saya ni. Dia kata, saya buat haji sekali ya. Tak ada pun buat banyak dah. Kau ingat tak kau dakwah orang tu dengan sebab dia dapat hidayat, dan selepas tu dia masuk Islam, maka dia dapat hidayat, dia pergi haji, dan orang pergi haji semua amalan ganjaran dia disebut. Sebab itulah umat ini ganjaran yang paling banyak ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak ada siapa boleh tanding dia. Semua amalan umat ini akan masuk pada dia, sebab dia adalah orang yang pertama memeluk Islam. Khair, dalam hadis yang lain, amal dijisimkan dalam bentuk jisim nurani. Jisim nurani, dia kita panggil dia jismul latif. Jisim nurani ni macam mana? Bila kita duduk dalam bilik ni,
Dia panggil jisim nurani ni, jisim itu boleh menembusi satu sama lain. Dia panggil jism nurani. Tapi zaman moden ni kita mudah faham dah. Sebab benda-benda yang tak nampak maknawi tu pun, benda-benda yang gaib tak nampak tu pun, tak boleh tengok dengan mata kasar tu pun boleh dikira dah. Kita pergi stesen kereta. So tu tanya, nak isi berapa kilo pah? Nak berapa isi? Ada 300, 350, 35, 350 kilo pah. Dia isi. Boleh kira dah. Angin pun boleh kira. Panah boleh kira dah berapa Celsius. Gempa bumi pun boleh dikira dah berapa skala Richter. So benda-benda yang kecil-kecil yang tak nampak tu dah boleh kira. Takkanlah amalan tak boleh kira. Tapi ulama pada masa tu dia nak gambarkan, pada keadaan tu dia gambarkan jisim yang nurani. Jisim nurani macam mana? Kita duduk dalam satu bilik. Bila kita duduk dalam satu bilik, kita pasang lampu. Satu bilik cukup lah. Satu bilik kecil 8x8 ni, satu bilik 8x8 ni, kecil satu biji lampu pun cukup. Satu biji lampu cukup lah. 8x8. 8x8 tu satu biji lampu. Tapi kita pasang seluruh bilik ni lampu. So cahaya dia boleh masuki, makin terang lah. Dia boleh menembusi. Itu dipanggil tadakhul. Boleh menembusi satu sama lain. Dalam hadis yang lain, amal dijisimkan dalam bentuk jisim nurani. Jisim nurani ini tidak memerlukan neraca timbangan yang dibesarkan, kerana ia memasuki, yakni tadakhul antara satu sama lain, boleh bertindang satu sama lain. Pada hari kiamat, manusia akan pergi kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi akan menolak untuk memberi syafaat. Akhirnya manusia akan pergi menemui Nabi SAW untuk menghadap Allah, dan Nabi menghadap Allah dan sujud dan memuji Allah SWT dengan satu pujian yang mana Allah tidak pernah dipuji oleh sesiapa pun sebelum ini. Pada hari kiamat, tiada yang boleh menggerakkan kaki sehingga ditanya 4 soalan. Nabi Hurairah, sebab orang kan dia nak hadis sahih. Biasanya saya ambil dalam riwayat yang macam mana ada sahih lah, senang tadi. Sebenarnya tak ada apa pun. Tapi manusia zaman sekarang tanya nak hadis sahih je. Kalau tak ada hadis sahih tak boleh terima. Tu pelik mengaji mana tak tahu. An Abi Bazzah radhiyallahu an Abi Bazzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun. Babu fil qiyamah. Sayyidina Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua-dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak daripada tempat penghisaban sehingga dia ditanya tentang umurnya, di manakah dia dihabiskan, tentang ilmunya, adakah yang dia telah amalkan, tentang hartanya, daripada mana dia telah dapatkan dan dari mana yang dia belanjakan, dan tentang kekuatan jasmani, di manakah dia pergunakannya. Allah akan tanya kita pada hari kiamat. Jadi kita beriman kepada Allah, dan kita beriman akan adanya hari kiamat. Akan datang satu hari nanti. Allahu Akbar. Di manalah kita di hari kiamat nanti? Dalam kubur pun tak tahu kita macam mana. Hari kiamat tak tahu macam mana. Tapi insya-Allah jika orang tu beriman, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita semua di hari kiamat nanti. Allah Taala akan adakan kita. Allah akan letakkan kita di atas mimbar mutiara, ala manabiril lu'lu'. Satu mimbar yang dipenuhi dengan mutiara-mutiaranya. Babila dan syatta, berbilang-bilang. Mana siapakah orang ni? Orang yang berkumpul semata-mata kerana Allah daripada tempat yang berlainan. Maka misdak hadis ni bolehlah juga. Ni ramai dalam kita punya dalam pengajian kita seluruh Malaysia, masya-Allah, berkumpul dalam seluruh Malaysia untuk mengaji, masya-Allah, di bulan puasa yang diberkati ini. Itulah berdatangnya hari kiamat. Kita akan datang pada hari kiamat. Insya-Allah kita akan berada di sana nanti. Kalau jumpa saya, tolonglah saya. Saya pun tak tahu macam mana hari kiamat nanti. Moga Allah SWT selamatkan kita di kedahsyatan hari kiamat. Allahu Akbar.
Lepas itu beriman dengan takdir. Sonok beriman dengan takdir secara ringkas, tapi dia ada bab yang tertentu nanti, iaitu beriman dengan takdir. Dalam bab takdir tadi, babul qadar, itu ada 46 hadis yang akan diterangkan dengan detail. Tapi di sini kita akan terangkan sedikit beriman dengan takdir. Okey, beriman dengan takdir. An tu'mina bil qadri. Beriman dengan takdir. Okey, macam ni. Takdir tu apa? Mat, kenapa tak datang masjid? Allah dah takdir dah Ustaz, kita tak datang. Mat, kenapa tak belajar? Allah dah takdir dah saya tak belajar Ustaz. So bolehkah kita cakap macam tu? Takdir kan Allah dah tetapkan. Khair, untuk memahami takdir, hari ini tak sempat nak habis, tapi saya buat seimbas lalu dahulu. Khair, bagi manusia ada 3 zaman. Past tense, present tense, past tense, present tense, future tense. Bagi manusia ada 3 zaman. Zaman akan datang, future tense, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa yang tahu zaman akan datang. Itu bukan dalam pengetahuan kita, bukan dalam ilmu kita. Kita tak tahu zaman akan datang tu apa. Present tense, zaman sekarang. Depan kita tahu. Hadir, present tense ada 2, hadir dan gaib. Yang sekarang ni dia ada 2. Yang future tense kita tak tahu langsung. Bukan dalam pengetahuan kita, otak kita cetek, kita tak boleh tahu pun. Dan satu lagi yang hadir, yang present tense. Present tense dia ada 2. Syahadah wal gaib. Alimul ghaibi wa syahadah. Ilmu Allah tu mencakupi apa yang gaib dan apa yang hadir. So Allah bercakap pada kita sebab bagi Allah tu semua sama je. Tak ada hadir, tak ada gaib, semua Allah tahu. Kan, tak apa. Jadi yang hadir kita dapat tahu. Yang hadir sekarang kita tahu peristiwa tu berlaku. Yang tak hadir seluruh dunia kita tak tahu. Itu bukan dalam pengetahuan kita. Dan yang telah berlaku, past tense, madhi, fi'il madhi. Madhi ni benda dah telah berlaku. Apa yang berlaku pada orang kita tak tahu. Apa yang berlaku pada kita? Bermula, saya umur 52 dah tahun ni. Tahun 2020, masa duduk mengaji dulu kata sampah kau dah tahun 2020 ni. Sekarang tahun 2020, kena lockdown pula tu. 2020 dah. Tahun 52 dah usia. Usia dia umur 52. Jadi 52 punya peristiwa berlaku pada kita. Hari pertama kita lahir sampai sekarang, ingat tak? Tak ada siapa ingat, tak ada siapa boleh ingat. Tarikh keramat aja boleh ingat. Tu pun orang terlupa dah selepas 40 tahun, 50 tahun kahwin pun terlupa dah. Satu ustaz saya, dia ada orang rumah ramai. Ada 4 orang rumah ustaz saya. So anak ramai dekat 30 orang. Saya tanya dia, ustaz ni nama apa? Dia pun panggil, kamu datang sini, mak kamu nama apa? Dia tanya mak nama apa? Sebab tak ingat daripada mak mana. Sebab 4 orang rumah. Jadi yang dia hari-hari pun dia tak ingat. Benda yang telah berlaku pada kita. Satu orang umur 50, 60 dah, dia pun bawa satu kek kepada suami dia. Suami dia kata orang tua ni lepas tabiat apa. Bang tak ingat ke hari ni tarikh perkahwinan kita yang ke-36 tahun. 36 tahun kahwin, tak ingat dia. Terlupa manusia. Jadi benda yang akan datang manusia tak tahu. Benda yang sedang berlaku, hak nampak tu boleh tahu. Dan bagi manusia tu ada 3 zaman. Dan yang telah lepas pun tak tahu. Itulah ilmu manusia. Bagi Allah. Bagi Allah. Bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat. Bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat. Di depan Allah. Bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat. Depan Allah. Hanya satu zaman sahaja. Zamanul hal, sedang berlaku. Tak ada past tense, tak ada future tense. Hanya fi'lul hal, iaitu fi'il hadir. Bagi Allah, bermula Allah cipta dunia dan sehingga hari kiamat, semua peristiwa itu di depannya dan tak terselindung sedikit pun di depannya. Pengetahuan itulah namanya takdir. Takdir itu apa dia? Ketetapan yang berada di dalam pengetahuannya. Itulah takdir.
takdir. Ini bukan ketetapan saja. Ya Allah tetap dah. Mat, kenapa tak datang masjid? Allah dah tetap dah saya tak datang masjid. Ketetapan yang berada di dalam pengetahuannya. Pengetahuan Allah itulah fil ilmillah, itulah namanya takdir. Takdir ni ialah ketetapan yang berada di dalam pengetahuannya dan tidak terselindung sedikit pun dalam pengetahuannya itu. Satu benda pun tak terselindung. Allah tahu segala-galanya, satu benda pun tak terselindung. Itulah namanya ilmu. Jadi sebab itu akal kita cetek. Akal kita cetek. Satu orang guru nak bagi tahu anak muridnya. Dia kata, jom aku nak bagi tahu satu. Aku nak bagi tahu satu. Aku nak bagi tahu satu pemisalan bagi kamu. So dia kata datang. Dia bawa anak murid dia depan lautan. Maka dia pun kata ke anak murid dia, sekarang gali lubang 2 kaki isi padu. Maka dia pun gali lubang 2 kaki isi padu. Lubang siap dengan 2 kaki isi padu. 2 kaki luas, panjang, lebar lah. Bukan 2 kaki persegi, 2 kaki isi padu lah, baru boleh isi air. Maka Tuan Guru kata, sekarang ambil semua air lautan, isi dalam lubang 2 kaki ni. Anak murid itu tengok, Ustaz. Ustaz kata buat. Masukkan semua air lautan dalam lubang 2 kaki ni. Anak murid kata, Tuan Guru minta maaf. Air hanya dapat diisi. Tak semua air lautan boleh diisi dalam lubang 2 kaki ini. Lubang 2 kaki ini hanya menanggung 2 kaki air sahaja yang boleh diisi. Hak lain tak boleh isi. Mana semua boleh isi? Tuan Guru tu cakap apa? Itulah otak engkau. Lubang 2 kaki itu je. Itulah otak engkau. Lubang 2 kaki itu je. Macam mana engkau nak isi lautan itu? Lautan itu ibarat ilmu Allah yang tiada bertepi. Dan lubang 2 kaki itu otak engkau nak fikir macam mana tentang takdir. Sebab tu amantu billah an tu'mina bil qadri. Naklah kita beriman kepada takdir. Cuma ahli sunnah wal jemaah kita ada ikhtiar. Ikhtiar kita macam mana, terbatas ataupun tidak terbatas. Itu kita ada. Jadi otak kamu tu lubang 2 kaki je. Jadi apa itu takdir? Nanti esok kita sambung lagi sebab saya nak bagi attachment saja, saya nak bagi satu pengenalan saja. Jadi bagi insan ada 3 zaman, past tense, present tense, future tense. Bagi Allah hanya ada zamanul hal. Bermula Allah cipta dunia sehingga hari kiamat. Maka itulah namanya takdir. Jadi baru faham sikit, baru tak kata Allah takdirnya Allah dah tetap dah, nak macam mana ya? Kita tak ada usaha ke? Tadi baru faham takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takdir tersebut tadi, takdir tersebut itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambungkan kembali pengajian kita insyaAllah. Jadi mungkinlah kita ada dah hari ke-7 ni pun, hadis kedua pun tak habis lagi. Mungkin insyaAllah kita akan buat sampailah sepanjang bulan Ramadan ni lah. InsyaAllah selepas bulan Ramadan ni mungkin hari-hari tak boleh buat dah. Jadi kitab kita kan banyak. Jadi insyaAllah saya akan buat iklan nanti. Barang siapa yang ingin mengikuti daurah saya ini, saya buat sebulan ni, pengetahuan ni, baru boleh faham macam mana kaedah yang saya nak ajar di sini supaya kita dapat faham dengan baik. Sampai tak boleh sambung sampai habis sebab banyak nak diceritakan lagi. Masa kita hanya ada 5 minit. Saya hanya untukkan pagi ni hanya sejam 20 minit sahaja. Nanti kita sambung esok lagi tentang takdir tadi. Banyak benda yang nak diceritakan supaya sekurang-kurangnya kita dapat faham insyaAllah. Kita akan buat daurah. Jadi siapa nak masuk daurah tu kita link lah. Masuk link, masuk pendaftaran. So siapa yang daftar tu nanti saya akan iklan dan kita akan buat daurah. Bila cuma tarikh dia lepas raya lah daurah. Daurah yang saya akan mulakan dalam jilid 1 juga, tapi tentang kitabul ilmu. Kita akan buat dalam beberapa hari, dalam beberapa slot untuk kitabul ilmu habis.
InsyaAllah daurah tu cepat sikit. Lepas tu kita akan masuk kitab kedua, kitab ketiga, kitab keempat, kitab kelima, kitab keenam, kitab ketujuh, kitab ke-8, kitab ke-9, kitab ke-10, kitab ke-11. Saya rasa 11 kitab kita semua sekali. So kalau kita buat daurah tu, maknanya kita tak bahaskan satu persatu hadis lah. Jadi kita akan bahaskan, saya akan bagi sinopsis dia, macam mana untuk faham benda ni. Dan dalam tu, dalam mudah sedikit untuk faham. Tapi bila dah tuan-tuan bersama dengan saya sebulan ni, so tuan-tuan bolehlah menghayati apa yang saya nak diceritakan di sini. Dalam 11 jilid nanti, apa yang nak dihayati. Sebab tu saya buat kitab ini, dan saya ringkaskannya supaya sekurang-kurangnya benda tu terpapar di hadapan kita. Hadis tu kan bahan mentah. So macam mana cara pemahaman ulama-ulama tentang hadis-hadis tersebut tadi, macam mana, insya-Allah. Jadi saya akan iklan dalam sehari dua lagi untuk siapa yang berdaftar. Itu yang akan diikuti lah, siapa-siapa, insya-Allah. Jadi yang ni sebulan ni kita umum saja dahulu. Nanti kita ada pendaftaran sedikit lah. Siapa-siapa yang daftar itu senang, sebab mungkin lepas raya ni kan lockdown kita dah agak kurang. Jadi bila kita nak buat pengajian kita malam ke siang ke, supaya yang nak mengikuti dalam pengajian daurah saya ni, sebab nanti kita akan buat, jadi bila lepas raya ni daurah kita Kitabul Ilmu dalam jilid 1 lagi. Lepas tu habis jilid kita Kitabul Ilmu, kita masuk jilid kedua pula, Kitabut Taharah. Lepas tu habis Kitabut Taharah, jilid kedua lagi kita masuk Kitabus Salat lagi. Lepas tu jilid ketiga Kitabus Salat semuanya lagi. Jilid keempat Kitabul Janaiz, bab jenazah pula, macam mana nak menguruskan jenazah semua. Ada 6,000 hadis. Seronok, 6,000 hadis. Dalam kitab jilid ketujuh tu Kitabun Nikah. Kitabun Nikah tu mas kahwin yang paling mahal. Siapa mas kahwin mahal? Isteri-isteri Nabi. Di antara isteri-isteri Nabi, mana mas kahwin yang paling mahal? Di antara mas kahwin isteri Nabi, semuanya 500 miskal perak. Kecuali satu orang sahaja yang agak mahal mas kahwinnya, ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah tu nama dia nama Ummu Habibah. Ummu Habibah tu lakab dia nama Ummu Habibah. Isteri Nabi SAW. Ummu Habibah anak kepada Abu Sufyan. Ummu Habibah ni, dia berpindah ke hijrah ke Habsyah bersama suaminya. Sampai di sana suaminya murtad dan mati, masuk Kristian. Selepas tu dia janda, Nabi hantar pinangan, dan dia dijaga oleh Raja Habsyah. Maka Nabi hantar pinangan, kerana dia raja jaga, mahal sikit lah dia punya mas kahwin tu. Mas kahwin dia ialah 4,000 miskal perak, yang berlainan dengan mas kahwin isteri-isteri Nabi yang lain, iaitu 500 miskal perak. 4,000 miskal perak ni sama dengan 12 kilo 243 gram. Dan masa duk tengah tulis tu, 201 gram perak harganya RM2.92. Jadi 12,243 gram kali dengan RM2.92 akan keluar mas kahwin tu RM35,749.56. Ingat sen sekali. Okay. 12 kilo 243 gram kali dengan RM2.92. Masa itulah, kadang-kadang dia boleh turun naik sampai RM2.50 sampai RM3. Tapi masa saya tulis tu, harga dia saya dah catat masa saya tulis tu, RM2.92. RM2.92, iaitu kali dengan 12 kilo 243 akan keluar dengan RM35,749.56. Banyaklah cerita kita nak cerita, insya-Allah seronok. Bukan setakat seronok je, supaya kita dapat beramal. InsyaAllah nanti saya akan buat lain, akan masuklah, kita akan buat daurah bila tu lepas raya. Bulan puasa ni kita mengaji dulu banyak mana. Kita ada banyak hari lagi, 22 hari lagi, insyaAllah. Hari baru hari ke-7, 22 hari lagi, insyaAllah. Sebab lepas raya ni mungkin dah lockdown dah kurang ke, mungkin saya dah boleh buat daurah di Malaysia, tapi tak nampak lagi lah. Dalam 2-3 bulan ni ada majlis-majlis yang boleh berkumpul, so kita buat dalam FB je lah, senang. Tapi pun insyaAllah. Tapi kadang-kadang saya pergi mana-mana tempat pun, Sabah saya tak pernah pergi lagi. Sarawak saya nak pergi tu pun universiti je, Unimas saja saya buat program daurah tadi, 2 hari 2 malam, 1 hari 6 jam, 2 hari 12 jam. So 1 buah kitab selesai. Nak cepat boleh, tapi saya bulan puasa ni saya nak terangkan satu-satu cantik, insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang
kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع ضالنا. Ini doa yang siapa barang dia hilang. Ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' dhallati atau ijma' dhallana. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, dosa abang kami, dosa kakak kami, dosa adik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa sahabat handai kami, dosa waris-waris kami, dosa datuk nenek kami, dosa asatizah ustaz-ustaz kami, dosa talamizah murid-murid kami, dosa anak isteri kami, dan dosa seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, 10 hari rahmat akan meninggalkan kami dalam beberapa hari lagi ya Allah. 10 hari rahmat yang kamu penuhi di dalam bulan Ramadan ini akan meninggalkan kami beberapa hari lagi ya Allah. Ya Allah, janganlah kami tercicir daripada rahmat-Mu. Janganlah tercicir daripada rahmat-Mu. Ya Allah, kurnialah kami rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Kurnialah kami dengan rahmat-Mu. Kekalkanlah rahmat-Mu kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, Kau hilanglah penyakit COVID-19 ni yang melanda di seluruh dunia, supaya bebas ke semuanya. Yang negatif, yang positif, negatifkan ya Allah. Yang negatif kekal dengan negatif ya Allah. Tolonglah ya Allah, Kau hindarkanlah daripada bumi Malaysia, Kau hindarlah daripada bumi dunia dan seluruhnya ya Allah penyakit ini ya Allah. Kau datangkanlah vaksin, Kau datangkanlah ya vaksin untuk mengobatinya ya Allah. Ya Allah, ya Syafi'un Nas, ya Syafi'an Nas, ya Syafi'an Nas. Ya Allah, zat yang memberi kesembuhan di seluruh dunia, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan amalan kami ya Allah, tapi kami berharap dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami berharap dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah, untuk ibu bapa kami yang telah pergi dahulu daripada kami, Kau tetapkanlah mereka di tempat Illiyin bersama dengan orang-orang yang bertakwa, bersama dengan orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, keselamatlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.